بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu ghulaman li bis-sawt fasami'tu sawtan min khalfi, i'lam Aba Mas'ud, falam afham as-sawt min al-ghadab, falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yaqul i'lam Aba Mas'ud أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, aku pernah pada satu hari memukul hamba aku dengan tongkat. Satu orang sahabat Nabi, nama dia Abi Mas'ud, dia cerita, dia kata dia pernah sekali dia godam, dia pukul hamba dia dengan tongkat. Sebaik-baik sahaja dia pukul hamba dia dengan tongkat, tiba-tiba dia dengar satu suara bunyi di belakang dia. Suara tu kata, i'lam Aba Mas'ud. Suara tu kata, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Kata dia, falam afhami sawt min al-ghadab. Saya tak dapat nak cam suara tu kerana waktu tu saya marah sangat. Dia marah sangat dekat hamba dia ni, dekat khadam dia ni. Dia ambil satu tongkat, satu cemeti, dia balun kawan tu. Sebaik-baik sahaja dia balun kawan ni, dengar satu suara bunyi di belakang. Suara tu kata, i'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Dia dengar suara tu, tapi dia kata oleh kerana terlampau marah, dia tak perasan suara siapa. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata suara hak bunyi itu kemudiannya mendekati aku. Dia kata, aku tengok-tengok rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul i'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdaru 'alayka minka 'ala hadzal ghulam. Nabi kata dekat aku, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh buat lebih daripada yang kamu buat kepada khadam kamu tadi. Nabi kata kat dia, wahai Aba Mas'ud, jaga baik-baik.
Kalau hang boleh pukul khadam hang macam tu, Allah Subhanahu wa taala boleh pukul hang lebih pada tu. Kata Aba Mas'ud, faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Dia kata, demi Allah, aku tak pukul dah orang selepas daripada kejadian tu sampai bila-bila. Lepas daripada Nabi SAW tegur dia kerana dia pukul khadam dia, dia kata selepas pada tu aku tak pukul dah siapa pun. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis lain dia kata fasaqata saut min yadi min haibati. Dalam sebuah hadis lain Abu Mas'ud kata, sebaik-baik sahaja aku dengar suara Nabi SAW, tongkat yang aku guna buat pukul khadam aku tadi terlepas daripada tangan aku kerana hebatnya Nabi SAW. Kerana hebatnya Nabi ni, kerana aku ni terlampau sangat hormat, terlampau sangat respect kepada Nabi ni, bila Nabi tegur aku terlepas tongkat yang aku duk pegang ni, terlepas jatuh ke tanah. Dan dalam satu hadis lain pula kata dia, faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. Dalam satu hadis lain pula Abu Mas'ud sebaik-baik sahaja Nabi SAW tegur dia, dia kata ke Nabi, ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. Dia kata, ya Rasulullah, khadam aku ni, hamba aku ni, aku merdekakan dia kerana Allah. Kerana nak tebus perbuatan dia pukul khadam dia ni, dia merdekakan khadam ni. Dan Nabi SAW kata kat dia, ama innahu law lam taf'al la lafahatkan nar au lamassatkan nar. Nabi SAW kata kat dia, kalau sekiranya kamu tak merdekakan hamba kamu ni, pasti kamu dijilat oleh api neraka, ataupun pasti neraka menyentuh kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam tak mau kita ni jadi manusia zalim. Islam tak mau. Islam tak mau kita jadi manusia yang suka buat naik orang. Islam tak mau kita jadi satu orang manusia yang menjadi punca kepada satu orang dizalimi di dalam masyarakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi. Allah kata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi. Tuhan kata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan zalim ke atas diri aku. Tuhan kata aku sendiri, kalau aku nak buat zalim ke orang, itu hak aku, siapa tak boleh kata apa. Tapi aku haramkan diri aku buat zalim pada hamba-hamba aku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram di kalangan kamu. Kalau aku pun tak buat zalim ke orang, apa lagi tak boleh buat zalim ke orang. Tuhan kata fala tazalamu, maka oleh itu janganlah sekali-kali kamu buat zalim pada siapa-siapa. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis menceritakan annahu marra bi fityani min Quraisy. Satu hari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, dia berjalan jumpa sekumpulan budak-budak muda. Budak-budak muda daripada bangsa Quraisy. Anak Sayyidina Umar, dia berjalan jumpa sekumpulan budak-budak muda Quraisy ini. Qad nasabu tayran wa hum yarmuna. Budak-budak muda ni, budak-budak muda Quraisy ni, depa dok belajar memanah.
Mereka jadikan burung sebagai sasaran panah mereka. Dia lepas burung bagi terbang, dia panah. Dia lepas burung bagi terbang, dia panah. Falamma ra'au ibn Umar, apabila budak-budak muda ni duk buat macam tu, lepas burung panah bagi kena, lepas burung panah bagi kena. Tengah duk buat tu nampak Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, nampak anak Sayyidina Umar main. Tafarraqu, pakat lari bercamuk habis. Maknanya tahulah kata hak depa buat tu salah. Depa tahu kata perbuatan depa lepas burung, lepas tu panah burung bagi mati, lepas burung panah burung bagi mati, perbuatan tu salah. Depa tahu. Dengan kerana tu bila nampak Abdullah bin Umar mai, pakat lari bercamuk. Faqala ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, man fa'ala hadha? Dia kata, ni siapa punya kerja ni? Siapa duk buat ni? Siapa yang duk buat nanya menatang macam ni ni? La'anallahu man hadha. Dia kata, laknat Allah kepada orang yang buat kerja macam ni. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharabat. Kata dia, sesungguhnya Nabi SAW melaknat mana-mana orang yang menjadikan benda bernyawa sebagai sasaran dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham. Buat nanya ke menatang pun, Allah laknat, Nabi laknat. Apatah lagi kita buat nanya kepada orang. Allah Subhanahu wa taala laknat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat kita. Tidak adalah manusia yang lebih malang daripada manusia yang mendapat laknat Allah dan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran dan kita tidak buat zalim kepada mana-mana makhluk Allah, sama ada manusia ataupun binatang. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Anfal. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Anfal dan pada malam ini kita masuk muka surat 132. 132. Kita masuk ayat 61. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Dan jika tuntut mereka itu, yakni kafir, bagi suluh, maka suluh olehmu ya Muhammad baginya. Malam ni kita nak tengok satu ayat, iaitu ayat 61 daripada Suratul Anfal. Allah Subhanahu wa taala bagi ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya musuh kita minta nak berdamai, maka hendaklah kita terima perdamaian itu. Walaupun kita benci dia setara mana, walaupun kita meluat dekat dia setara mana, walaupun kita lugai sangat dah dengan dia ni sampai macam mana sekalipun, kalau dia minta nak berdamai, kita mesti terima perdamaian. Itu Allah suruh dalam Quran. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Dan apabila mereka cenderung kepada nak minta berdamai, fajnah laha, maka hendaklah kamu terima kecenderungan mereka untuk berdamai itu. Dan janji olehmu akan mereka itu, dan tawakkallah olehmu atas Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Tiada berlindung khianat kafir daripadanya akan sesuatu. Itu dia. Setelah kita terima musuh nak berdamai dengan kita, Tuhan kata wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah maksudnya lepas pada tu kita serah pada Allah. Kalau ditakdirkan kita lawan dengan musuh, musuh dah nampak nak kalah, dia minta nak berdamai dengan kita. Musuh ada nampak tanda-tanda dia nak kalah, dalam keadaan dia desperate, dalam keadaan dia terdesak, dalam keadaan dia nak kalah, dia minta nak berdamai dengan kita. Islam, Quran suruh kita terima perdamaian itu.
Kalau sekiranya lepas kita terima perdamaian itu, mereka nak buat khianat kita. Mereka buat trik aja. Lepas itu mereka nak perkena kita. Wa tawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Kerana Allah dialah Tuhan yang Maha mendengar. Dia dah dengar. Allah dengar dah musuh-musuh yang minta nak berdamai itu depa duk bincang, adakah perdamaian itu ikhlas ataupun perdamaian itu bertujuan untuk nak kenakan kita. Innallaha sami', Tuhan dengar perbincangan depa. Bahkan Allah itu al-alim. Allah Maha mengetahui apa nak jadi selepas daripada itu. Sebagai orang Islam, ayat Quran suruh kita berdamai. Islam bukan agama yang suka kepada bergaduh. Begitu. Firman Allah, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Maksudnya, dan jika berkehendak, jika bertujuan mereka itu dengan suluh itu bahawa tipu mereka itu akan engkau, maka bahawa yang memadai akan dikau itu Allah Ta'ala daripada sekalian dunia akhirat. Itu dia. Tuhan kata kalau ditakdirkan selepas kita terima mereka nak berdamai, mereka buat nanya kita, mereka tipu kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada. Allah akan selesaikan apa yang patut Allah buat dekat mereka. Tentu manusia kadang-kadang dia tak percaya janji Tuhan. Inilah yang berlaku apabila berlaku perang di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berlaku. Bila dalam perang itu ada tanda-tanda Muawiyah bin Abi Sufyan nak kalah, Muawiyah angkat Quran. Bila Muawiyah angkat Quran, Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib faham bahawa Muawiyah nak minta berdamai. Pengikut Sayyidina Ali bahagi dua. Sebahagian yang agresif tidak boleh terima perdamaian. Mereka kata dekat Sayyidina Ali, mereka kata, wahai Ali, Muawiyah ni dah terbukti dia musuh kita. Dia nak kalah, dia minta nak berdamai. Kami tak setuju kita berdamai dengan dia. Kerana di sebalik perdamaian ini mesti ada muslihat dia. Ini satu kumpulan daripada pengikut Sayyidina Ali. Satu kumpulan lagi daripada pengikut Sayyidina Ali, mereka kata dekat Sayyidina Ali, mereka kata, wahai Ali, Allah berfirman dalam Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tuhan kata kalau sekiranya musuh nampak cenderung kepada nak berdamai, kita mesti terima perdamaian. Selepas daripada tu apa nak jadi, kita tawakal pada Allah. Sayyidina Ali ikut pendapat golongan sederhana ini. Bila Sayyidina Ali ikut pendapat golongan sederhana ni, golongan agresif yang tak mau berdamai, yang nak terus berkelahi ni, golongan ini keluar daripada sokong Sayyidina Ali. Maka inilah asal-asal jadinya golongan Khawarij, iaitu golongan yang kharaja, yang keluar daripada sokong Sayyidina Ali kerana tidak setuju Sayyidina Ali berlembut di dalam soal ini. Sampai hari ini berlaku benda yang macam ni. Ada orang dia tak boleh terima benda-benda macam ni. Dia kira dia nak bergaduh. Maka akhirnya pergaduhan itu tidak bawa kebaikan kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, huwallazi ayyadaka binasrih wa bil mu'minin. Dialah Tuhan yang menguat, yakni memenangkan akan dikau dengan penolongannya. Kita nak menang dan nak kalah ke Allah yang akan tentukan kita menang atau kalah. Kalau kalah, itu kehendak Allah. Kalau menang, itu juga kehendak Allah. Menang kalah ni bukan kita yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan. Bila sampai masa Allah nak bagi menang, tak ada siapa boleh halang Allah daripada anugerah kemenangan kepada orang Islam. Orang Islam kalau dia faham benda ni, tak timbul kecewa. Tak timbul nak tuduh hang aku salah dan sebagainya. Tidak timbul fitnah memfitnah di dalam masyarakat. Kalau orang Islam faham ajaran Quran, menang kalah itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huwallazi ayyadaka binasrih. Dialah Tuhan, Allah itulah Tuhan yang memenangkan kamu dengan pertolongan dia dan dengan segala pertolongan orang-orang yang mukmin, yakni golongan Ansar dan Muhajirin.
Nabi menang dalam perang Badar. Nabi menang itu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan kemenangan kepada Islam. Satu, sebab musabab menang. Satu, Allah tolong. Yang kedua, terdapat pertolongan daripada kalangan yang dikatakan golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa allafa baina qulubihim, dan menjinak ia antara segala hati mereka, yakni segala hati orang Madinah, dengan datang engkau kepada mereka itu. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, penduduk Madinah huru-hara bergaduh berkelahi tak habis-habis. Di Madinah tu, yang kata golongan Ansar ini, asal-asalnya dua puak yang besar, iaitu Aus dengan Khazraj. Berperang Aus dengan Khazraj ini ratus tahun. Bukan puluh tahun, ratus tahun. Aus dengan Khazraj duk berperang ni dah beratus tahun dah. Dah jadi musuh tradisi. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi satukan Aus dan Khazraj. Nabi kata sekarang tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Aku namakan hampa semua ni golongan Ansar. Nabi kata. Mereka terima. Bila mereka terima, mereka tak ada rasa kesukuan. Tak rasa dia orang Aus, tak rasa dia orang Khazraj. Dia rasa dia orang Islam, dia orang Ansar. Maka tak jadi sebab untuk nak jadi bergaduh antara mereka. Aduk jadi bergaduh ni apabila kita ni diklasifai, kita ni dikotak-kotakkan dalam suku-suku, dia nak jadi bergaduh. Dia ni tak suka kat bangsa tu tak suka kat dia ni prejudis kat kontu prejudis kat kau ni buruk sangka kat kontu buruk sangka kat kau ni. Tapi bila semua jadi orang Islam, tak ada apa, dia rasa semua saudara dia. Maka Nabi SAW bila hijrah saja dia sampai ke Madinah, hak ni dia buat. Dia satukan penduduk Madinah di atas nama orang Islam Ansar. Kemudian daripada liak hati dan berpecah-pecah orang Madinah, yakni puak Aus dan Khazraj, kerana ada peperangan antara keduanya sejak daripada masa 120 tahun dulu tu dia. Berperang ni 120 tahun dah berperang. Nabi SAW sampai di sana, maka Nabi SAW sedarakan di kalangan orang-orang Islam. Firman Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Jika ditakdirkan engkau belanja semua barang yang ada dalam bumi sekalian pada menjinakkan hati mereka itu, nescaya tiada boleh engkau beri jinak antara segala hati mereka itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga yang memberi jinak antara mereka itu dengan kudratnya. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kat kita, nak bagi orang bersaudara ni bukan kerja senang, tuan-tuan. Kita nak bagi orang bersaudara, nak bagi jadi saudara. Saudara dalam maksud kata, kalau dia buat kawan tu, dia rasa macam dia buat diri sendiri. Nak bagi orang rasa bersaudara ni, kalau belanja segala duit yang ada atas muka bumi ni pun belum tentu kamu boleh buat benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja boleh buat benda ni. Senang ke tuan-tuan? Kita nak bagi orang berkawan yang sekian lama bermusuh, yang sekian lama duk cari pasal di antara satu sama lain, tiba-tiba kita nak bagi mereka hak bermusuh sekian lama ni nak bagi jadi kawan. Bukan senang. Duit bukan penyelesaian dia. Lungguk duit, lambak duit banyak mana pun, nak bagi dua orang yang bermusuh jadi kawan, tak boleh kawan. Yang boleh menjinakkan hati orang yang bermusuh ni Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata kalau berjumpa dua orang yang di kalangan dua ni ada sikit pergeseran, ada sergai dalam hati. Kalau berjumpa dua orang yang dalam hati ni ada sikit pergeseran dan berjabat tangan dua orang ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meluruhkan dosa dua orang ni seperti mana luruhnya daun kering daripada pokok. Nabi kata begitu.
Kalau kita dengan satu orang ada sikit masalah, kita jumpa dia, kita tekan perasaan benci dekat dia tu, kita pisuat tangan salam dengan dia, Allah luruhkan dosa kita tu. Ingat tak elok ke dia dan sebagainya selama ni, Allah luruh dosa-dosa tu macam mana luruh daun kering daripada pokok. Pasal apa Nabi SAW berani janji macam tu punya hebat? Pasal Nabi SAW tahu tak ramai orang boleh buat macam tu. Hak ada ni dia nampak dia ludah. Hak ada ni dia nampak kalau tak ludah pun dia simpang pergi ke lain. Dia benci dekat kawan tu sampai ke peringkat nak bagi salam pun dia tak mau bagi. Ni yang duk berlaku dalam masyarakat. Tapi kalau ada orang yang boleh jumpa kawan tu, dia memang ada masalah dengan kawan tu, dia pergi dekat kawan tu, dia suah tangan, dia salam, dia tengok muka kawan tu, Allah Subhanahu Wa Taala luruhkan dosa yang dia ada dengan kawan tu macam mana Allah luruhkan daun kering daripada pokok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, innahu azizun hakim, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang menang atas pekerjaannya, lagi hakim pada perbuatannya. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia aziz, maksudnya dia maha perkasa. Dia nak buat apa pun dia boleh buat, dia tentu menang. Apa yang dia mau tentu akan terlaksana. Allah menang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak melaksanakan apa kemahuan dia, Allah ini hakim, dia maha bijaksana. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, memadai akan dikau oleh Allah pada segala perkara, dan memadai akan dikau oleh mereka yang ikut akan dikau daripada segala orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, dia kata hasbukallah, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah jadi pelindung kamu, dan Allah sebagai pelindung orang yang beriman. Manusia ni kadang-kadang bila dia kena satu-satu ujian, dia tak berasa Allah boleh lindung dia. Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi biasa rasa macam ni. Biasa rasa. Nabi Muhammad SAW biasa rasa ni macam mana bantuan Allah tak main-main ni. Rasa benda ni. Sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in biasa pergi jumpa Nabi. Tanya Nabi, ya Rasulullah, mata nasrullah? Wahai Rasulullah, bila pertolongan Allah nak main? Berasa tak boleh tahan lah. Dengan ujian, dengan tekanan, dengan macam-macam yang berlaku ni, rasa tak boleh tahan lah. Pergi tanya Nabi, mata nasrullah? Bila Tuhan nak tolong kita? Nabi SAW, Tuhan suruh Nabi jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah dekat dah dengan kita, sabar sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman, kata dia turun ayat ini pada Islam Sayyidina Umar Al-Khattab. Ni ayat yang kita nak tengok berikut ni, ayat ni turun sempena dengan Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Kata Sa'id bin Jubair, telah Islam serta Nabi SAW 33 laki-laki. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, 33 orang laki-laki dah masuk Islam. Dan 6 perempuan. Kemudian Islam Sayyidina Umar Al-Khattab. 33 campur 6, 39. Sayyidina Umar Al-Khattab orang yang ke-40 masuk Islam. Nabi SAW bawa Islam. Orang yang mula-mula ikut Nabi, isteri dia, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Nabi tak boleh lupa dekat Khadijah. Tak boleh lupa sampai bila-bila. Walaupun hadis banyak menceritakan Nabi SAW amat sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha, tapi ada hadis pula menceritakan Aisyah rasa cemburu dengan Nabi kerana Nabi sangat ingat kepada Khadijah. Entah nampak? Banyak hadis cerita Nabi sayang dekat Aisyah, tetapi Aisyah sendiri dalam hadis dia kata dia biasa rasa cemburu. Cemburu kerana Khadijah yang dah lama dah mati ni, Nabi duk ingat dia seolah-olah Khadijah ni duk ada lagi dengan Nabi. Sehingga kan bila korban
kambing dan sebagainya, Nabi SAW suruh ambil bahagian-bahagian kambing yang dikorbankan ni, pergi bagi dekat keluarga Khadijah dulu. Hak baki tinggal tu aja baru bagi ke orang lain. Nabi SAW punya sayang dekat Khadijah ni pasal apa tuan-tuan? Pasal Khadijah lah isteri dia masa dia susah. Masa Nabi susah, inilah orang yang menumpang kesusahan Nabi. Habis masa, habis tenaga, habis air mata, habis duit ringgit, habis segala-galanya kerana Nabi SAW. Inilah orang yang memberi ketenangan kepada Nabi ketika Nabi dalam kesusahan pada masa awal Islam. Lepas itulah baru diikuti oleh sahabat-sahabat lain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru mailah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada kalangan kanak-kanak dan sebagainya. Dan orang yang mengancam dakwah Nabi di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab masuk Islam sebagai orang yang ke-40 masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi Muhammad, gemarkanlah olehmu akan segala orang mukmin itu untuk perang dengan kafir. Harid ni maksud dia khabarkan. Harid maksud dia khabarkan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad ni, wahai Muhammad, harridil mu'minin 'alal qital. Khabarkan semangat perang, semangat jihad di dalam diri orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita nak encourage orang, kita nak suntik semangat kepada orang untuk nak buat satu benda bukan senang, tuan-tuan. Jangan kata nak semangatkan orang untuk berani turun perang. Kita nak semangatkan anak kita terus baca buku pun susah. Bukan nak ajak pergi perang, bukan nak ajak pergi tumpah darah, bukan nak ajak pergi mati. Nak ajak suruh jadi orang yang berjaya atas dunia, suruh baca buku, periksa dekat pun susah. Bukan senang kita nak cungkir semangat orang, bukan senang kita nak timbul kesemangat dalam diri orang, bukan senang. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi buat kerja ni. Suruh Nabi khabarkan semangat berani jihad di kalangan para sahabat Nabi. Firman Allah, in yakun minkum 'ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada daripada kamu, yakni orang-orang mukmin itu 20 orang yang sabar sekalian, nescaya mengalah mereka itu akan 200 kafir. Allah Subhanahu wa taala beritahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu boleh gerum, kalau kamu boleh dapatkan 20 orang, tapi 20 orang yang cukup tabah, cukup kental, cukup cekal, kalau kamu boleh dapat 20 orang yang macam ni, 20 boleh bagi tewas 200 orang musuh. Memang Islam mau orang macam ni. Islam tak mau orang Islam jadi macam hadis Nabi SAW kata. Nabi dah kata dah, akhir zaman yushikul umam, sudah hampir sampai dekat kamu satu zaman di mana umat Islam pada masa itu ramai macam mana buih dalam laut, tapi tak ada guna. Tak mau. Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala mau orang Islam yang ada, lebih-lebih lagi orang Islam akhir zaman hendaklah merupakan orang Islam yang cukup kental, cukup cekal, cukup tabah untuk nak bekerja pada Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala kata dekat Nabi, kalau sekiranya kamu boleh gerum, kalau sekiranya kamu boleh bentuk, kamu boleh didik, kamu boleh adakan 'ishruna sabirun, 20 orang sahabat yang mereka ini sahabat yang sabar-sabar, yaghlibu mi'atain, 20 orang ini Tuhan kata boleh menewaskan 200 orang musuh. Ini hukum pada masa awal-awal Islam. Ini ayat ni turun pada masa awal-awal Islam. Kalau sekiranya orang Islam hanya 10% daripada jumlah musuh yang ada, kalau ditakdirkan masuk dalam medan perang, kalau lari dosa besar. Ini hukum awal-awal Islam. Hukum ni berat. Kalau kita turun pergi nak lawan, kita ni hanya 10% aja. Kita hanya 10 orang nak lawan dengan 100.
Kita ni hanya 100 nak lawan dengan 1000. Kalau sekiranya kita 100, mereka 1000, kalau kita lari, itu dianggap dosa besar. Lari daripada medan perang, itu dianggap dosa besar. Yang ni wajib perang seorang Muslim lawan 10 kafir. Itu hukum awal-awal turun pada sahabat Nabi dulu. Tuan-tuan bayangkan, Islam yang kita terima hari ini, Islam yang sampai dekat kita di atas titisan darah sahabat Nabi. Ni, mereka nak pastikan Islam ni mai kat kita hari ni, kita nak boleh semayang 5 waktu sehari semalam ni, kita nak reti tentang wuduk, kita nak reti tentang cara buat haji dan sebagainya, kita tahu kata kita ni jadi orang Islam, kita nak terima Islam ni dulu, sahabat-sahabat dulu ni seorang terpaksa lawan 10 musuh. Begitu. Firman Allah, wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annakum qaumun la yafqahun. Dan jika ada daripada kamu itu 100 orang Islam, nescaya mengalah mereka akan 1000 orang kafir. Ni hukum awal dulu. Kalau kita ni hanya 10% daripada jumlah musuh, mesti lawan. Kalau lari, berdosa. Ini hukum masa awal dulu. Dengan sebab bahawasanya mereka itu, yang ni orang kafir itu, kaum yang tidak faham mereka suruh tegah Allah. Jahil sekalian dengan Allah dan hari kiamat. Dan tiada qasad perang kerana suruh Allah dan meninggikan kalimah Allah. Dan kerana nak tuntut keredaan Allah. Seperti yang dikerja oleh orang mukmin itu. Dia kata, dan lagi dikata orang yang tiada beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka bahagianya itu di dalam dunia sahaja. Itu pun jika ada. Dia kata, musuh ni kalau lawan dengan orang Islam, dia tak faham. Dia tak faham dia lawan tu pasal apa. Maka dengan kerana tu musuh, kalau lawan orang Islam, kalau mati kata. Pasal apa? Pasal dia berjuang, dia sanggup mati tak tahu pasal apa. Kalau zaman Nabi dulu, hak lawan Nabi Muhammad dan orang Islam ni, mereka lawan kerana nak pertahan jahiliah. Mereka lawan tu kerana nak mempertahankan amalan jahiliah. Mereka lawan tu kerana nak mempertahankan dunia. Sedangkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi lawan dalam perang bukan kerana dunia. Tapi lawan kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah baca banyak hadis. Cerita tentang bagaimana sahabat Nabi. Bulan lepas kita dah baca hadis. Cerita tentang bapa kepada, apa bulan lepas yang kita baca? Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram, bapa kepada Jabir bin Abdullah. Dia turun pergi ke dalam medan perang. Habang siap dah ke anak dia. Dia kata, aku dapat rasakan esok aku di antara orang yang mula-mula akan mati. Dia, aku nak pesan dekat kamu, kamu anak aku. Aku nak pesan dekat kamu, kalau aku mati sungguh esok, aku ada hutang. Tolong bayar hutang aku. Aku nak pesan dekat kamu, kalau aku mati sungguh esok, anak-anak aku hak perempuan, saudara kamu hak perempuan, kamu tolong jaga mereka elok-elok. Dan esok pagi, bila dia turun pergi dalam medan perang Uhud, ternyata dia syahid di dalam medan Uhud. Nampak tak? Kita tengok pula hadis tu, penakan kepada Anas bin Malik. Dia tak boleh ikut serta dalam perang Badar. Bila sahabat-sahabat balik daripada perang Badar, balik bawa kemenangan, dia rasa guilty, dia rasa bersalah kerana dia tak boleh turut sama dalam perang Badar. Kerana dia tak turut sama, orang Islam cuma ada 313, nak lawan sampai dekat 1000 musuh. Itu pun kawan-kawan yang 300 orang boleh bawa balik kemenangan, dia rasa sangat bersalah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia sumpah depan Nabi. Ni pakcik kepada Anas bin Malik. Dia sumpah depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, aku menyesal pasal aku tak boleh turun dalam perang Badar. Tapi kalau sekiranya Allah takdirkan aku dan turun dalam perang yang nak jadi selepas ni, dia kata Allah akan menjadi saksi. Allah akan menjadikan kamu semua saksi. Aku akan berjuang habis-habisan di dalam peperangan itu. Bila jadi perang Uhud, bapa saudara kepada Anas bin Malik, dia turun di dalam perang Uhud. Dia kata dekat sahabat-sahabat lain yang ada dalam perang Uhud, dia kata, aku dapat cium bau syurga di Uhud ini. Dia kata, jom kita pergi ke syurga. Dia kata, dia turun. Ternyata dia mati di dalam medan Uhud.
Sahabat-sahabat Nabi dan orang Islam seluruhnya, ini adalah golongan yang faham. Kalau mereka berjuang, kalau mereka mati kerana Allah, mereka mati syahid. Berbeza dengan musuh. Musuh pergi berperang, mereka nak selamat nyawa. Orang Islam pergi berperang nak cari syahid. Bila orang yang berani mati jumpa dengan orang yang sayang nyawa, sudah pastilah kemenangan akan berpihak kepada orang yang nak cari syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka perangnya kerana jahiliah dan ikut syaitan. Golongan-golongan jahiliah ni kalau perang itu kerana jahiliah dan kerana ikut syaitan. Dan ada pun orang yang mukmin dengan sebenar iman, bahagia mereka itu dunia akhirat. Berperang sebut akhirat dengan hati yang kuat dan azam yang betul. Ni orang Islam. Itu sebab tuan-tuan di Palestin ni petak dah. Dia dah tak boleh tahan dah. Tak boleh tahan dah. Tuan-tuan tengok surah abang kemarin dulu. Surah abang start kemarin dulu. Tunjuk gambar. Dan surah abang start kemarin dulu balik tengok. Tunjuk gambar. Yahudi buat dekat budak muda Islam Palestin. Dia tangkap budak tu, dia tunjuk gambar. Dia tangkap budak tu, lepas tu dia londeh budak tu bagi tak pakai apa. Dia cari apa pun tak tahu. Benda dia cari tak ada. Akhirnya dia bubuh muncul rifle di kepala. Dia tembak, pang, kata kepala bersepai. Sampai macam tu. Kalau kena dekat pak kita macam mana? Kalau kena dekat anak kita macam mana? Kalau kena dekat adik abang kita macam mana? Kalau kena dekat saudara kita macam mana? Kalau kena dekat jiran sebelah rumah kita yang begitu punya baik dengan kita macam mana? Dia pun dah tak boleh tahan dah. Palestin dah tak boleh tahan dah. Dia balut bom di badan dia, dia pergi rempuk tempat orang-orang yang menjadi policy maker kepada kerajaan Yahudi Israel ini. Dia seorang mati, 20 orang Israel jahat mati sama. Maka tidak heran ulama-ulama hari ini termasuk Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi mengisytiharkan mati itu mati syahid. Syekh Al-Azhar mengisytiharkan mati itu mati syahid. Pasal dia mati kerana nak mempertahankan tanah ayah dia. Sabit daripada nas, hadis yang sahih mengatakan mati itu mati syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini beza perjuangan orang Islam dengan perjuangan orang yang tidak berasaskan Islam. Di sini beza dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan." Sekarang ini telah ringan Allah daripada kamu itu hukum perang yang dahulu itu. Tuhan kata, baik, hukum hak tadi ni. Hukum hak kata kalau kita seorang musuh 10, kita tak boleh lari. Kalau kita lari, kita termasuk dalam golongan orang yang buat dosa besar. Hukum itu sudah pun diringankan. Dan ketahui Allah Subhanahu wa taala bahawa daripada kamu itu dhaif badan. Yang ni dhaif badan untuk perang 10 akan 100 kafir. Tuhan tahu orang Islam tak boleh tahan juga. Kalau seorang kita nak kena pergi lawan dengan 10 orang, tak mampu kita. Kalau 100 kita nak pergi lawan dengan 1000, mereka tak mampu kita. Kalau 1000 kita nak pergi lawan dengan 10,000, mereka tak mampu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita tak mampu untuk nak menghadapi orang yang jauh lebih besar daripada kita. Fa in yakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Maka jika ada daripada kamu itu 100 orang yang sabar, nescaya mengalah mereka itu akan 200 yang kafir. Tuhan ringankan hukum. Kalau sekiranya hampa 100 nak lawan 200, maksud dia ratio dia 1 lawan 2. Okey, kalau lari baru berdosa. Kalau 1 nak kena lawan lebih pada 2, kamu lari, kamu tidak berdosa. Allah dah ringan dah hukum. Hak tadi ni 1 lawan 10. Kalau kita pergi nak lawan dengan musuh, tengok mereka ada 10, kita lari. Kita lari tu kita dianggap berdosa besar. Kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala ra'i lemah kita ni. Tak mampu kita kalau seorang nak pergi lawan 10. Maka Allah ringankan hukum ini. Maka Allah kata lah ni, kalau sekiranya kamu pergi nak berperang, tengok musuh ada 3 orang. 3 orang makna lebih pada 2. Kamu lari, kamu tidak salah lagi. Tapi kalau kamu pergi, musuh ada 2, kamu lari, baru kamu berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan hukum itu.
Firman Allah, wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Dan jika ada daripada kamu 1000 orang Islam, nescaya mengalah mereka itu akan 2000 kafir dengan izin Allah. Maksud dia ratio 1:2. Seorang lawan 2 orang musuh. Ini hukum perang. 1 wajib lawan 2 kafir. Telah memansuhkan hukum yang dahulu, iaitu 1 lawan 10. Tuan-tuan boleh faham? Baik, dia kata jika Muslim 10, seteru 20, maka wajib lawan. Haram lari. Dan jika seteru 20, tidak wajib lawan, harus lari. Dia kata. Bila musuh dah lebih daripada 2, kalau kita rasa tak makan cekak, kita lari tidak berdosa. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah Taala itu serta segala orang yang sabar. Pertolongan Allah dan menangnya dan turun tak kala diambil tebusan daripada tawan perang Badar. Ni pula kita nak tengok kisah tebusan perang Badar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah." Tiada sayogia bagi Nabi itu bahawa ada baginya tawanan. Tuhan bagi tahu. Tidak sepatutnya orang Islam yang masih lagi lemah, tidak kuat, tak berkuasa di atas muka bumi, tiba-tiba nak ambil tawanan, nak jual tawanan, nak ambil duit. Tak patut buat macam tu. Sehingga jadi kuat, yakni sehingga jadi kuat orang Islam pada dalam bumi dengan banyak dibunuh kafir-kafir. Sehinggalah orang Islam ini merupakan kelompok yang dominan di atas muka bumi. Selagi mana kita ni minoriti yang lemah, kita tak boleh utamakan kebenaran. Sehinggalah kita ni dah jadi satu kelompok yang majoriti, yang dominan di dalam masyarakat, barulah kita boleh fikir tentang kebenaran. Begitu. Kamu kehendaki, hai orang Islam, dengan tawanan itu harta dunia dengan ambil tebusan. Dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki akhirat sahaja, yakni dengan bunuh buang mereka itu. Orang Islam dalam perang Badar berjaya tawan 70 orang kafir. Bila tawan 70 orang kafir ni, 70 orang duk ada ni, duk fikir nak buat macam mana depa ni. Nak bunuh ke tawanan 70 orang yang kita dapat ni, ataupun kita boleh buat tawaran dekat orang kafir, siapa nak bebaskan adik-beradik dia yang kena tangkap, mai bayar tebusan, baru kami lepas. Ini cerita dia. Perongan untuk nak tebus, nak ambil duit daripada musuh, lepas orang kafir yang ditawan. Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Pasal apa? Tuhan kata tidak sayogia, tidak sewajarnya kamu tengok kebenaran dalam soal tebusan orang-orang kafir ini. Kata dia, mensedikit kafir-kafir dan menghina menakut mereka itu dan memelia dan menguatkan Islam. Tuhan kata lebih baik kamu fikir macam mana nak bagi korang orang kafir ni, daripada kamu duk fikir macam mana nak cari duit. Depa ni dulu kamu kena tundukkan depa, kamu kena lumpuhkan depa dulu, jadikan depa ni satu bangsa yang tak angkat muka dengan orang Islam. Hak tu dulu hangpa kena buat. Jangan duk kira nak ambil duit depa. Begitu. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Taala itu Tuhan yang ampunya kemenangan, lagi hakim pada perbuatannya. Pasal apa? Pasal Tuhan kata Allah aziz. Allah ni dia maha perkasa. Allah boleh bagi menang pada bila-bila masa kalau Allah mau kemenangan dapat kepada orang Islam. Maka telah dahulu tawanan Badar 70 dan bunuh 70. Ini dia nak flashback balik. Dia nak patah balik cerita perang Badar. Masa berlaku perang Badar itu, orang kafir 70 orang mati. Dan 70 orang kena tawan. Begitu. Maka menghimpun Nabi akan sahabat-sahabatnya. Sabda Nabi, apa kamu kata pada mereka itu, yakni pada tawanan itu? Bila dah dapat tawan 70 orang, Nabi panggil sahabat-sahabat mai semua. Nabi kata, aku nak minta pandangan hampa. Apa kita nak buat dekat 70 orang yang kita tawan ni? Maka sembah Abu Bakar As-Siddiq, kaum engkau dan ahli engkau, tinggal mereka itu
Mudah-mudahan taubat Allah atas mereka itu. Dan ambil tebusan jadi kekuatan kita. Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan dekat Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kaum engkau. Dia kata, ni 70 orang ni semua kaum kita semua. Semua ni kaum Quraisy belaka. Dan ahli engkau, bahkan dalam tawanan 70 orang ni adik-beradik kau pun ada. Dia kata, siapa dia adik-beradik Nabi? Al-Abbas, pak penakan Nabi. Al-Abbas, pak anak dia Abdullah bin Abbas tu. Al-Abbas tu tak masuk Islam lagi masa berlaku perang Badar. Al-Abbas ni dengan bapa Nabi Abdullah, dua beradik. Al-Abbas ni salah seorang daripada tawanan yang ditawan di dalam perang Badar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya dia, apa pandangan kamu tentang tawanan 70 orang ni? Dia, Sayyidina Abu Bakar, biasalah, dia akan bagi pendapat yang cukup lembut. Sesuai dengan peribadi dia, dengan karakter dia. Dan dia memang satu orang yang cukup lembut. Tak ada fikir nak buat kasar dekat orang. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kaum engkau. Dia kata, 70 orang ni semua pun kaum kita. Ahli engkau. Dia kata, adik-beradik kamu juga. Keluarga kamu, family kamu. Tinggal mereka itu. Dia kata, piang-pilah kat mereka. Dia kata, tu sadu ambil tindakan, tu sadu hukum, tu sadu buat apa, tu sadu bunuh, tu sadu buat apa. Biarkan mereka ni. Mudah-mudahan taubat Allah atas mereka itu. Mudah-mudahan Tuhan ampunlah mereka ni kerana dia promis serang kita. Dan ambil tebusan jadi kekuatan kita. Kalau nak sangat pun, kita pulangkan balik mereka kepada keluarga mereka dengan bayaran yang tertentu. Itulah habis-habis sangat kalau kita nak buat. Bunuh ni tak sah. Itu pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ia apa dusta engkau? Dah hambat keluar engkau. Bawa kita kerat leher mereka itu. Sayyidina Umar. Yang kata Sayyidina Umar ni, bila habis Sayyidina Abu Bakar bagi pendapat, dia dengar-dengar, oh dia kata lembut sangat. Dia kata tak boleh. Mana boleh duk berlembut dengan puak ni. Dia kata, ia apa dusta engkau? Dia kata, takkan hang tak ingat masa kita duk di Mekah dulu, puak ni lah yang duk kata kita pemohong. Dia mendustakan kita. Apa dia tak buat kat kita masa di Mekah dulu? Mereka cerca kita, mereka hina kita, mereka tindah kita, mereka buat zalim dekat kita. Apa mereka tak buat dekat kita? Mereka mendustakan apa yang kita kata. Dia duk perangat Nabi. Dia kata begitu. Dah hambat keluar engkau. Dia kata, wahai Muhammad, jangan duk buat lupa. Ni yang kita boleh sampai Madinah ni pasal apa? Kita tanah tumpah darah kita Mekah. Kita punya tanah laman di Mekah. Rumah tangga kita ada di Mekah. Bahkan sebahagian daripada kita, bisnes kita ada di Mekah. Kita tinggal semua benda tu. Kita main Madinah. Kita main ni pasal suka hati kita kan? Dah, kita main ni pasal puak ni lah perambat kita dulu. Dia ungkit balik benda ni. Dan dia kata pula, bawa kita kerat leher mereka itu. Dia tahu buat mai, pancung bang buat ni. Taruh buat semak bumi dia kata. Maka biar Ali bunuh Aqil, saudaranya. Kita serah Aqil. Ada salah seorang daripada tawanan ni, nama Aqil. Dia kata, kita serah Aqil ni dekat Sayyidina Ali, suruh Sayyidina Ali pancung bang Aqil ni. Dan biar aku, Sayyidina Umar kata, bunuh fulan nasabnya. Bagi ke aku, bunuh mana-mana orang tak apa buat mai sini, aku nak bagi wang ke dia. Dan biar Hamzah bunuh Abbas. Dia kata suruh Hamzah. Hamzah ni adik-beradik kepada Al-Abbas. Hamzah pak penakan Nabi, Abbas pak penakan Nabi, Abdul Muttalib pak penakan Nabi, Abdullah bapa Nabi. Ini semua adik-beradik dengan bapa Nabi. Dia kata suruh Hamzah bunuh adik-beradik dia sendiri. Suruh Sayyidina Hamzah bunuh Al-Abbas. Dia kata. Dua-dua pun pak penakan hang juga. Dia kata. Ia apalah ikutan segala kafir-kafir. Dia kata puak ni lah. Dia kata puak kafir yang duk ikut. Kita jangan lepas. Dia kata bagi kita bunuh dia jadi pengajaran kepada kafir lain. Ini pendapat Sayyidina Umar yang agak agresif. Dia kata begitu. Kata Ibnu Rawaha, seorang lagi sahabat Nabi, Ibnu Rawaha. Dia kata kita cari padang-padang yang banyak kayu. Kita bakar mereka itu. Lagi. Berdesuk kepala otak dia ni.
Dia kata ni apa ni nak bagi ampun. Dia kata kat Sayyidina Abu Bakar, nak suruh ampun buang mereka ni. Sorry lah, ampun ni aku tak fikir langsung. Umar, hang cadang suruh pancung pun tak syok. Dia kata mati cepat sangat mereka ni. Padan dengan apa yang mereka buat kat kita, kita wakpi mereka tengah padang, kita wakpi kayu api, kita cucuh mereka biar dia mati tu, sementara nak mati tu dia rasa sakit. Ini pendapat Ibnu Rawah. Maka diam Nabi SAW. Nabi bila dengar pandangan yang macam tu, pandangan yang jauh beza, Nabi bila dengar macam tu, Nabi diam. Nabi tak kata apa. Maka masuk Nabi ke dalam rumah. Maka kata setengah manusia, ni masing-masing sahabat ni, ada di kalangan mereka ni duk tertanya-tanya. Sebahagian kata Rasulullah pakai perkataan Abu Bakar. Setengah kata aku perasan Nabi dia ikut Abu Bakar. Sebahagian ni bila tengok dah 3 orang bagi pendapat, Nabi diam, Nabi tak kata apa. Nabi masuk dalam rumah. Sebahagian ada di luar ni, dia kata aku perasan Nabi akan ikut Abu Bakar. Tengok yang lepas-lepas pun banyak benda lah yang Nabi tu ikut Abu Bakar ni. Aku rasa Nabi akan ikut pendapat Abu Bakar. Dan kata setengah perkataan Umar. Sebahagian lagi hak jenis agresif ni, dia kata apa? Dia kata aku ingat Nabi ikut Umar, puak ni kena pancung habis lagi. Dan kata setengah perkataan Ibnu Rawah. Sebahagian lagi pula hak syok tengok kena macam roti goreng ni. Dia kata aku ingat Nabi ikut Abu Rawah, dia puak ni kena bakar tak lagi jenuh, dia kata. Begitu. Kemudian keluar Nabi SAW. Tak lama lepas Nabi masuk dalam rumah, Nabi keluar balik. Maka sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala melembut hati laki-laki sehingga lebih lembut daripada dadih. Dadih dia kata. Keluar lagi pakai beli seorang sejawat. Mana nak tahu pemakan dadih dia lembut hati? Kan? Nabi masuk dalam rumah, Nabi keluar daripada rumah, Nabi kata, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala melembut hati laki-laki sehingga lebih lembut daripada dadih. Dalam hadis dia kata susu. Kan ni pengarang kitab ni Syekh Umar ni, dia kata dadih. Nabi SAW masuk dalam rumah, keluar balik, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kadang-kadang hati orang laki-laki hak keras ni Allah boleh bagi lembut macam mana susu, macam mana daging. Dan keras hati laki-laki hingga lebih daripada batu. Tapi Allah juga kadang-kadang dia jadikan hati orang laki-laki ni keras, lebih keras pada batu. Batu pun kalau ayam duk meniti. Tentu pernah dengar cerita tentang seorang ulama besar, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar maksudnya anak batu. Kan? Dia ni mengaji, saya tak apa nak boleh ingat. Ingatan tak kuat. Dia bawa diri dia fresh mengaji, tak apa nak boleh ingat ni, pergi duduk dalam satu gua. Tiap-tiap hari dia pergi duduk dalam tu, duduk melengung, duduk fikir, awaklah aku ni payah sangat mengaji. Allah saja nak bagi pengajaran dekat dia. Allah tunjuk depan pintu gua tu ada ayam duk menitik. Di bawah tu ada satu batu pejai, batu keras. Dia duk tengok ayam tu duk menitik. Satu hari berasa nak pergi tengok bekas ayam duk titik tu, pergi pegang belekok batu tu. Pengajaran main dalam kepala dia. Dia kata kalau batu keras kematu, keras pejai macam ni, ayam hak lembut cayang ni duk menitik, satu hari berbekas batu ni sampai jadi lekuk, dia kata. Walaupun ambil masa, tapi akhirnya batu yang keras ni jadi bekas. Takkanlah otak aku ni keras, lebih keras pada batu ni. Dengan ambil pengajaran tu, berbekalkan kepada semangat tu, dia pergi belajar pula, Allah buka hati dia. Dia jadi ulama terkenal kemudian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh jadikan hati orang laki-laki ni keras, lebih keras pada batu. Ada orang tak usah kata apa, sampai mati keras hati. Bukan keras hati tak mau nak boleh berbincang dengan orang, tak keras hati tak mau mengaji. Sampai mati tak mau pergi mengaji mana. Dia dengan prinsip tu lah dia pegang, daripada dia akil balik dulu sampai dia habis umur. Prinsip dia satu aja, mengaji ni tak usah banyak. Pasal apa? Lagi banyak tahu, lagi banyak susah, dia kata. Kita tak usah mengaji dah. Takat mana kita tahu, kita buat tu. Tuhan tahu dia pergi pusing kot. Takat mana kita tahu, kita dah tahu dah kata semayang fardu 5 kali sehari semalam. Kita buat hak ni 5 kali ni, jangan duk tinggal, dia kata. Ada lebih sikit masa semayang sunat. Hak tu je, lain duk sampai duk cari. Hang cari, hang tahu banyak, hang susah, dia kata.
Itu prinsip hidup dia. Sampai mati dia keras hati dengan prinsip tu. Allah boleh jadikan hati manusia ni lebih keras daripada batu. Dan Allah boleh jadikan hati orang ni lembut macam mana daging, dia kata. Maka umpama engkau wahai Abu Bakar, Nabi kata seumpama Nabi Ibrahim. Nabi kata kat sini Abu Bakar, Nabi kata kamu ni Abu Bakar, kamu ni macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah kata, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa ikut aku, maka ia daripada kalangan aku. Nabi Ibrahim pernah kata begitu. Dia ajak orang ni suruh ikut dakwah yang dia bawa. Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia ajak orang suruh ikut dia, yang Namrud kerja duk sekat orang tak bagi ikut dia. Sampai satu peringkat dia dah pergi tarik orang elok dah. Puak ni semua dah mengaku nak ikut dia dah. Dia keluar, Namrud hantar orang dia pergi bagi rosak balik. Puak tu patah balik, tak jadi ikut dia. Lah Nabi Ibrahim alaihi salam sampai satu peringkat dia apa kata yang dia kata faman tabi'ani, dia kata lah macam nilah. Siapa yang rasa nak ikut aku, fa innahu minni, maka sesungguhnya orang yang ikut aku tu itu golongan aku, dia kata. Wa man 'asani, dan barang siapa yang derhaka engkar tak mau ikut aku, fa innaka ghafurur rahim, dia kata wahai Allah, kamu Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lembut hatilah Nabi Ibrahim, lembut hati. Dia tak kata dekat Tuhan ya Allah, dia kata barang siapa ikut aku mengaku depa golongan aku. Siapa tak ikut aku, bom bagi mati. Dia tak kata lagu tu. Sebaliknya Nabi Ibrahim alaihi salam dia kata wa man 'asani, barang siapa derhaka aku tak mau ikut ajaran yang aku bawa ni, petunjuk yang aku bawa ni, fa innaka ghafurur rahim. Kamu ya Allah, kamu maha pengampun, kamu maha penyayang. Ampunkan dosa mereka, tunjukkan kasih sayang kamu, bagi petunjuk pada mereka. Ni Nabi Ibrahim, lembut hati. Begitu. Dan barang siapa derhaka aku, maka engkau amat mengampuni lagi rahim. Dan Sayyidina Abu Bakar juga umpama Nabi Isa. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, hang ni macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Isa. Pasal Nabi Isa dulu pernah kata, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau azab mereka itu, Nabi Isa, dia doa ajak orang ikut dia, ramai hak tak mau ikut dia. Nabi Isa minta doa dekat Tuhan. Nabi Isa kata, in tu'azibhum, ya Allah, kalau kamu nak azab orang hak tak mau ikut aku ni, fa innahum ibaduk, maka mereka itu kok mana pun hamba engkau juga. Mereka ni tak mau ikut aku. Kalau kerana mereka tak ikut aku, kamu nak azab mereka, mereka tetap hamba engkau. Dan jika engkau ampun mereka, maka engkau Tuhan yang aziz lagi al-hakim. Dia kata, tapi kalau kamu ampunkan mereka ni, sesungguhnya kamu Tuhan yang maha perkasa. Kamu boleh azab, tapi kamu bagi pengampunan, itu lebih baik bagi kamu. Begitu. Dan umpama engkau wahai Umar, Nabi beralih kat Sayyidina Umar. Hak tadi punya bagus menyaduk perangat Nabi tadi ni, suruh pancung tengkok apa semua, Nabi beralih kat Sayyidina Umar. Nabi kata, dan umpama engkau wahai Umar, umpama Nabi Nuh. Tak adalah juga lah. Maknanya hak tadi agresif tadi ni, tak boleh biar. Mereka ni takkan tak ingat dulu mereka apa mereka tak buat kat kita. Mereka cerca, mereka maki kita, mereka buat nanya kita, mereka buat zalim kita, mereka halau kita dan sebagainya. Takkan hari ni nak lepas macam tu saja mereka ni, buat main kat aku nak pancung semua. Ni Sayyidina Umar ni. Kata-kata dia tu Nabi tak marah. Cuma Nabi katakan dia, kamu ni wahai Umar, kamu macam Nabi Nuh. Dia kata ia, yang ni kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, jangan engkau tinggal dalam bumi seorang daripada segala kafir. Nabi Nuh ni bila dia ajak orang suruh ikut dia, orang tak mau ikut dia, sampai satu peringkat dia angkat tangan minta kat Tuhan. Dia kata, ya Allah, dia kata tersadu taruh buat ni, pelikut orang semua sekali. Dia kata. Dan umpama Nabi Musa, Nabi Muhammad kata dekat Sayyidina Umar, dia kata hang ni macam Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, itmis, jadi batu harta modak mereka itu. Itmis,
Itmis ni bahasa Arab tu ada alif depan tu, dia buat ta min sin aja. Itmis. Itmis maksudnya hancur lumatkan. Itu maksud itmis. Nabi Allah Musa alaihi salam dia pernah doa dekat Tuhan, dia kata itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Maksudnya hancur lumatkan harta benda depa ni dan keras sampai ke sudah hati depa ni. Sudah. Nabi Musa dia fed up lah dengan golongan ni. Macam-macam pujuk-pujuk dah, ajak elok-elok ajak dah, macam-macam dah buat, depa buat tak heran juga. Dia kata lah ni macam ni, ya Allah itmis alaihim. Hancur lumat buat harta benda depa ni dan pelingkup punah ranah bang depa ni, bagi hati depa ni jadi keras sampai mati. Sudah tengok dah depa ni. Nabi Musa pernah minta lagu tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatkan kufur atas hati mereka itu. Kemudian sabda Nabi SAW bagi segala orang-orang tawanan itu. Kata Nabi, kamu sekalian di dalam tawanan, maka tiada lepas seorang daripada kamu melainkan dengan tebus ataupun bunuh. Nabi bagi pilihan dekat orang tawanan ni, lah ni macam ni, aku ambil jalan tengah. Aku tak bunuh hampa terus, aku bagi peluang dekat hampa. Kalau di kalangan hampa ni ada duit, hampa bayar duit, kami bebas. Kalau sekiranya hampa tak ada duit, hampa ada ilmu. Ilmu hampa ajak anak-anak kami. Sampai satu tempoh masa kami lepas. Kalau hampa harta pun tak ada, ilmu pun tak ada, hampa akan dibunuh. Nabi kata lagu tu dekat tawanan perang ni. Maka dia ambil tebusan. Maka orang-orang tawanan 70 orang ni terima untuk nak tebus diri. Supaya mereka tak kena bunuh. Pada seorang 40 uqiyah mah. Satu uqiyah 40 dirham 4 riyal. Dia kata. Tiap-tiap seorang kena bayar 40 dirham. Melainkan Sayyidina Abbas, melainkan pak penakan Nabi SAW, diambil 80 uqiyah. Dan melainkan Suhail bin Bayda, tiada diambil tebusan, sebaliknya dilepas dia begitu sahaja. Sebab dia pernah jadi orang Islam, tetapi dia keluar main nak perang dengan Nabi kerana kerasi, kerana dia dipaksa. Nabi SAW dapat tahu dia ni Suhail bin Bayda ni dah masuk Islam dah. Tapi takut nak tunjuk Islam dia kepada orang Quraisy. Dia takut. Tapi dia Islam dah. Dia takut nak tunjuk Islam dia. Bila mai masa orang nak hantar pergi perang dengan Nabi ni, dia ni dipaksa oleh Quraisy untuk mai perang dengan Nabi. Bila mai, dia ni pula kena tawan dengan tentera Islam. Nabi tahu kata dia ni pernah jadi orang Islam. Dan dia mai perang ni bukan dia rela hati nak perang, tapi dia dipaksa untuk mai perang. Nabi tahu. Nabi kata, hang, bagi hang pergi balik. Hang tak ada apa. Sebab aku tahu hang mai ni pasal apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita Al-Abbas, pak penakan Nabi. Kalau tengok dalam kitab tafsir yang besar-besar, dia ada panjang lagi. Cerita pasal Al-Abbas ni, salah seorang tawanan ni. Al-Abbas kena tangkap, kena tawan. Dia ni dijaga oleh golongan Ansar. Orang Ansar jaga dia. Nabi SAW duduk balik ke Madinah ni, Nabi tak boleh tidur. Nabi tak boleh tidur. Malam tak boleh tidur. Malam tak boleh tidur. Sehingga kan sahabat Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sedang tentang penderitaan yang ditanggung oleh Nabi ni. Dia sedang. Maka Sayyidina Umar pergi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kamu ada masalah ke? Nabi kata, mana mungkin aku tidak ada masalah. Mana mungkin Muhammad boleh tidur lena, sedangkan bapa saudara aku sendiri di dalam tawanan sana. Tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan. Adik-beradik, kok mana pun kita ni, adik-beradik ni, dia jadi cerita lain juga. Bila Sayyidina Umar tanya dia kata kat Sayyidina Umar, Nabi SAW kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar, mana mungkin Muhammad boleh tidur lena, sedangkan pak saudara Muhammad sendiri dia ada dalam tawanan. Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, dia kata, kamu bimbang ke tentang Al-Abbas ini ya Rasulullah? Nabi kata, aku sangat bimbang kerana sahabat-sahabat Ansar mendesak supaya dibunuh sahaja mereka ini. Umar kata, lah macam ni ya Rasulullah, izinkan aku pergi bercakap dengan sahabat Ansar.
Umar kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku nak pergi bercakap dengan sahabat Ansar yang duk jaga Al-Abbas dalam tawanan, dalam tahanan. Sayyidina Umar pergi jumpa mereka. Sayyidina Umar kata, izinkan aku nak bawa keluar Al-Abbas balik ke Madinah. Tuan-tuan tahu apa jawab sahabat Ansar yang duk jaga tawanan ni? Mereka kata, demi Allah kami tidak akan lepas Al-Abbas ini. Bagaimana kami nak lepaskan Al-Abbas? Dia pak sedara Nabi. Tiba-tiba dia menentang Nabi cukup kuat. Mereka ada alasan dia apa? Kalau orang lain lawan Nabi, tak apa. Dia kata, ni pak penakan sendiri. Lawan Nabi. Macam mana kami nak lepas dia? Kami tak boleh lepas. Demi Allah, kami tidak akan lepas dia. Sayyidina Umar kata kat mereka. Sayyidina Umar kata, kamu tahu dah, kalau sekiranya kamu bebaskan dia, bagi aku bawa balik ke Madinah, orang yang paling senang hati ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi kata begitu. Bukan aku saja nak main minta lepas dia ni. Aku nak ambil Al-Abbas ni nak bawa balik ke Madinah. Bukan nak lepas dia, orang lain kena hukum dah. Itu tidak adil. Aku bukan nak lepas dia buta gitu aja. Aku nak bawa balik dia ke Madinah. Aku tahulah apa aku nak buat. Dia kata, aku minta kamu lepaskan dia daripada tahanan kamu. Dan aku nak habaq dekat hampa, kalau hampa lepas Al-Abbas, orang yang paling rasa senang hati ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa ni dengar lagu tu, depa kata kalau tu ambil boleh. Tentang pada apa tuan-tuan? Sayang dekat Nabi. Kalau mereka tahu kata Nabi suka yang tu, mereka tak akan halang, tak akan bantah, tak akan buat apa. Apa hak Nabi suka, jalan. Sayyidina Umar bawa balik Al-Abbas ni. Sampai tengah jalan, Sayyidina Umar bagi warning dekat Al-Abbas. Sayyidina Umar kata dekat dia, wahai Abbas, dia kata, aku nak bagi tahu dekat kamu. Kalau kamu masuk Islam, dia kata, aku cukup bahagia. Aku lebih suka kamu masuk Islam daripada Al-Khattab, bapa aku masuk Islam. Dia pergi kata dekat Al-Abbas macam tu. Sayyidina Umar ni. Dia kata kalau nak banding bapa aku Al-Khattab masuk Islam dengan kamu masuk Islam, aku lebih suka kalau kamu masuk Islam. Pak aku tak masuk Islam pun tak apa. Aku suka kalau kamu masuk Islam. Aku suka kamu masuk Islam kerana Nabi suka kalau kamu masuk Islam. Oleh kerana Nabi suka yang tu, aku suka yang tu. Dia kata, aku suka, aku tak suka, ikut Nabi. Kalau Nabi suka, aku suka. Nabi tak suka, aku tak suka. Kalau Nabi sangat-sangat mengharapkan kamu masuk Islam, aku juga mengharapkan kamu masuk Islam. Aku lebih harap kamu masuk Islam daripada bapa aku sendiri. Dia kata. Al-Abbas dengar macam tu, dia diam. Dia tak kata apa. Akhirnya dibawa dia balik jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, dia ada sikit cerita berlaku di antara dia dengan Nabi SAW. Baru dia mengucap di depan Nabi, jadi orang Islam. Dah sampai depan Nabi, Nabi kata dekat dia, wahai, Nabi panggil dekat dia pakcik. Nabi kata dekat dia, ya ammi, wahai pakcik. Nabi kata, kamu perlu tebus diri kamu. Kalau kamu nak selamat daripada hukum bunuh, kamu perlu tebus diri kamu. Yang kata Al-Abbas ni, dia pemohon Nabi. Dia kata, aku miskin. Dia kata, bagaimana aku nak tebus diri aku? Nabi kata dekat dia, wahai pakcik, harta yang pakcik tinggal dekat isteri pakcik hari tu ni, yang pakcik pesan dekat dia, kalau sekiranya pakcik mati di dalam perang ini, guna harta tu untuk bela anak-anak pakcik, itu apa benda? Bukankah itu harta? Nabi kata. Dia terkejut. Dia kata, macam mana kamu tahu aku ada harta, aku tinggal dekat bini aku? Dia kata, kerana yang tahu benda ni hanya aku dan bini aku saja. Tak ada orang yang ketiga tahu. Nabi kata kat dia, Jibril bagi tahu dekat aku. Bila dia dengar-dengar macam tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, terus masuk Islam. Ini cerita Al-Abbas ni, maka selamat dia daripada hukum bunuh. Walaupun begitu, Nabi SAW kenakan juga tebusan kepada dia, supaya tak timbul fitnah. Orang kata, cuba tengok Nabi, adik-beradik dia sendiri tak kena, orang lain kena. Nabi kenakan juga kepada dia tebusan untuk nak lepas diri daripada situ. Baik, dia kata sebab dia Islam tetapi keluar daripada
keluar pergi berperang kerana dipaksa. Ini cerita Suhail bin Baidah tadi. Maka turun Allah akan firman, ma kana linabiyyin, ayat yang kita baca tadi. Maka menangis Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar di atas ambil tebusan itu. Firman Allah, laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim. Jika tiada suratan daripada Allah yang telah dahulu pada Lauh Mahfuz dengan menghalalkan tebusan dan rampasan bagi kamu, yakni umat Muhammad, nescaya kena kamu pada barang yang kamu ambil tebusan itu azab yang besar di akhirat. Maka turun ayat ini menegah Nabi daripada mencapai tebusan itu. Bila dah Nabi SAW buat keputusan nak ambil tebusan, Allah buat turun ayat. Allah kata, kalaulah tidak kerana Allah memang benarkan benda ni daripada Lauh Mahfuz dulu lagi, tindakan kamu ambil tebusan ini boleh menyebabkan kamu kena neraka. Tuhan kata. Tuhan tak suka ambil tebusan tu. Tuhan lebih suka supaya mereka ni dibunuh sahaja. Ni dalam kisah tawanan perang Badar. Maka turun pula ayat, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyibah. Maka makanlah oleh kamu daripada barang dan harta yang kamu rampas itu, hal keadaannya halal lagi sedap dan lazat. Oleh kerana harta tebusan dah ambil, maka harta ambil itu makanlah. Tuhan kata, tapi lepas ni jangan sekali-kali ambil tebusan lagi. Sebaliknya lepas ni kalau dapat tawanan, bunuh buang. Tuhan mahu macam tu. Firman Allah, wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Dan takutlah olehmu akan Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampun lagi kasih sayang dia kepada seluruh makhluknya. Sadaqallah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk, ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum, ila akhir ayat. Sadaqallah. Tadi sunatkan kita mula membaca dia dengan bismillah. Kita akan baca selepas ni. Dan dia ada mengandungi satu kisah yang sangat baik untuk diambil pengajaran. Allahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa ladina. Sebelum itu pengumuman tadi jadual diedarkan 3 masjid. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.